صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Al-Misbahul Munir, muka surat 6 baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6 baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya, yakni beriman dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar, dengan maknanya qada itu, makna qada penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah. Penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentu, Allah menetap dengan iradah. Allah yang bersifat dan iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, sedia kala, muafakat dengan ilmu, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tentukan pada azal, Allah Ta'ala mengetahui pun pada azal. Tapi penentuan, penetapan adalah iradah. Ta'alluq iradah, ketentuan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang Allah Ta'ala putuskan selaras dengan ilmu. Ilmu mengetahui sedia kala, menentu pun sedia kala, menetap pun sedia kala. Tidak ada ketentuan yang baru, tidak ada ketetapan yang baru. Kalau ada ketentuan yang baru, pastilah mengetahui Allah pun mengetahui yang baru. Sebab dari segi ta'akul, dari segi nampak di akal, nak menentukan satu-satu perkara datang daripada pengetahuan. Contoh macam kita nak menentukan, kita nak menetapkan, kita nak memutuskan satu-satu perkara berpandukan kepada pengetahuan kita. Jadi pengetahuan terlebih dahulu, kemudian menentunya kemudian. Itu hak kita. Tapi pengetahuan Allah, mengetahui Allah sedia kala, menentu Allah pun sedia kala. Cuma dari segi nak faham akalnya, Allah menentukan sebagaimana apa yang Allah Ta'ala tahu. Allah tahunya sedia kala, Allah menentu pun sedia kala. Ketentuan azali itu qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Maksudnya, maksud takdir Allah, perbuatan yang telah perbuat dia akan perbuatan oleh Allah. Perbuatan Allah, pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perbuat dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada, ketentuan iradah, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Qada, ketentuan iradah, qadar, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Itu berkait dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Hak kita ni pula percaya. Beriman ni sebelah kita. Percaya ataupun tidak, beriman ataupun tidak, qada, qadar tetap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sebelah kitanya adalah percaya.
Apa makna percaya? Apa makna beriman? Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, makna percaya itu mengaku putuh di dalam hati seseorang, kejak di akidah kita, kejak di pegangan kitanya dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku ni daripada baik dan jahat, semua segala perkara itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, dan dengan menjadi ya Allah akan segala perkara menjadi oleh Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini pergi kepada qadar. Kita berpegang kejap di akidah kita bahawa segala-gala yang berlaku datang daripada qada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara semuanya, tidak ada walaupun satu perkara yang sebesar zarah, yang sebesar kuman, yang sebesar habuk sekalipun yang berlaku melainkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang keenam. Mati kejak di rukun iman yang keenam, barulah kita pergi pula kepada persoalan ikhtiar, usahanya letaknya di mana. Baru pergi pada ikhtiar dan usaha. Tapi sebelum pergi pada ikhtiar dan usaha, kita kena mati dulu di rukun iman yang keenam. Semua perkara yang berlaku qada dan qadar Allah. Berarti walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbatkan di akidah kita, wajib kita letakkan di pegangan kitanya, kita ada ikhtiar, pilihan hati, kehendak hati, kemahuan hati, dan kita ada kasbun, usaha perbuatan kita. Tapi jangan lucu hak rukun iman yang keenam. Semua perkara, mana termasuk pilihan kita, termasuk perbuatan kita pun tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mati di rukun iman yang keenam terlebih dahulu, barulah kita pergi pada persoalan bab ikhtiar dan usaha ni. Ahli sunnahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Tapi sebelum nak pergi pada ikhtiar dan usaha, kena mati mutuh kejak dulu di rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara yang berlaku qada dan qadar Allah. Berarti walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, bukan setakat pilihan dan perbuatan, terdetik di hati kita pun qada dan qadar Allah. Terlintas di hati kita pun qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar Allah. Sama telah pilihan hati, sama telah perbuatan kita. Sekecil-kecil terdetik di hati. Pilihan hati itu besar dah. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Berkelip mata pun qada dan qadar Allah. Usaha perbuatan kita ni benda besar sangat dah. Tak lepas daripada qada dan qadar Allah. Mana apa? Walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan kita bukan pilihan yang mutlak. Pilihan kita tetap duduk terikat di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan kita terdahulunya berkaitan dengan ketentuan baik dan ketentuan jahat. Baik jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik iman dan taat, jahat kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dapat kita lakukan, ketaatan yang dapat kita lakukan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita belajar ni pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat belajar adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tanpa qada dan qadar Allah, Allah tidak menentukan tak akan jadi nak belajar. Sebab tu kalau kita tengok pelbagai susunan Allah Subhanahu wa taala ni pelbagai. Kadang-kadang hak
langsung semayang puasa tambuh tu satu perkara lain lah. Hak semayangnya rajin, puasanya rajin, semayang siap berjemaah lagi 5 waktunya. Tapi ketentuan Allah dalam bab ilmu ni pelbagai. Ada yang nak belajar, ada yang tambuh belajar. Ada yang tambuh belajar. Walaupun duduk dekat sekalipun, walaupun duduk dalam masjid sekalipun, walaupun tak balik sekalipun, dia duduk belakang, dia tak layan orang ngajar ke apa, dia tidur, dia ceramah pula sama-sama dianya. Dengar sipi-sipi, dengar tanpa tumpuan, tiba-tiba dia kupah pula dah. Kupah kuk karut dah lah. Sebab dengar sipi-sipi saja, tak minat pun. Tapi nak balik, sebersalah, isyak kena mari pula. Maknanya walaupun duduk dalam majlis ilmu, sebenarnya hatinya tak duduk majlis ilmu, cuma orang datang mengajar. Dia hanya nak sembahyang isyak maghrib berjemaah, nak tunggu isyak berjemaah, nak balik serba salah. Tiba-tiba orang mari mengajar. Mari mengajar pula hak nak betul pegangan masing-masing. Malah kalau mari mengajar, mereka sedar dengar. Sebab apa? Mereka. Tapi kalau mengajar fardu ain, sebut kata fardu ain, kita. Fardu ain. Kalau fardu ain kok kita lah. Tak ada orang lain. Nak betul pegangan kita. Nak betul semayang abang kita. Nak betul hubungan hati kita dengan Allah, kita lah juga je. Tak ada mereka. Tapi bila kitanya berasa baik dah, berasa cukup dah, tiba-tiba banyak pula perkara. Pelik orang ni mengajar. Perkara jahat takkanlah Tuhan qada juga benda jahat. Maknanya akidahnya tak ada rukun iman yang ke-6. Tapi tak mau belajar, payah, peningnya tu dia. Takkanlah benda jahat Tuhan qada juga. Kalau benda jahat Tuhan qada juga, maka Tuhan berilah ke benda jahat. Tuhan sukalah ke benda jahat. Tu ku pasang dia pula. Orang mengajar tak mahirah. Tak cakap nak ulang orang mengajar ni, dia tak mahirah. Sebab dia buat pesen dia je. Dia khayal pesen dia, tapi dia pun kupah buat pening orang lain pula. Ni bagai-bagai ni. Sebab saya tekan bab akidah ni 10 tahun lebih dah. 10 tahun lebih dah tekan bab akidah ni. Bagai-bagai. Mana apa? Susunan Tuhan pelbagai. Ini dalam majlis ilmu ni. Nak ceritanya baik ke buruk ke, qada dan qada Allah. Kalau Allah Taala susun kita boleh belajar molek, baik, qada dan qada Allah. Jadi kita belajar ikhlas kerana Allah. Tidak ada riak, ujub, takabur, tidak ada. Sebab apa? Boleh belajar pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar sama je, macam-macam hak ditempuhi dalam masa belajar. Macam saya sebut mengelepah lah. Saya sendiri pun belajar beberapa pondok. Tapi kadang-kadang yalah, apabila kita ni dah reti ke satu, bila ustaz kita ajar yang berbentuk taksub lah kitanya. Tak ada dah tempat lainnya. Pondok ni je yang terbaiknya. Dah kita dah reti ke satu, kita pun iyalah. Bila berhenti pondok tu, nak cari pondok lain setengah tahun. Apa ni? Limpoting apa panggil? Setengah tahun. Pergi pondok tu duduk seminggu 2. Tak jadi pondok ni. Pergi pondok tu seminggu 2. Tak jadi ni. Kita benda tak molek. Naik patani yo. Pas sepondok. Akhirnya rasa macam jeng yo. Jeng dah nak pergi mana tak tahu dah. Sebab apa? Tak molek belaka. Bayangkan. Dia tanang dapat lotok kita. Tak molek belaka pondok lain. Dah pergi cari benda tak molek. Kita Allah pondok ni ada pelajar cerah baru mai subuh. Pelajar pun kita. Saya tahu pelajar tu. Dorang ramai. Hak mari duk pondok ni bukan semuanya hak ni hak nak mari ngaji sungguh. Sebahagiannya tempat mak ayah buang anak. Dah anak ni degil dah, lalu nak pergi letak mana sekolah mana-mana tak terima belaka dah, dia pergi buang pondok. Dah ni buang pondok. Lah hak budaknya balas pesen ni tak ikat tu nak kepung mengadang murid ramai. Kalau
po mak anak sendiri pun 3-4 orang pun tak terjaga anak seorang, suruh tugu jaga, tugu anak murid dia ratus-ratus. Tengok pondok apa balah ni. Cerah baru semai subuh ni. Tak pakai pondok ni. Itah hak benda tak molek. Tapi oleh kerana yelah saya berhenti sekolah masuk pondok, bukan tak pas sekolah. Sekolah molek-molek berhenti kerana nak ngaji pondok. Cikgunya pulang pujuk. Pulang pujuk. Akhirnya tu gusa nak jumpa juga. Saya gilah jumpa. Gusa pesan pondok ni molek, tapi saya pesannya belajar jangan sekerak jalan. Belajar sungguh-sungguh, belajar biar lama. Saya ingat pesanan gusa tu. Belajar biar lama. Jadi masa saya lepotin tu baru duduk 3 tahun pondoknya. Jadi tak padang, ingat kena belajar lama. Istikharah akhirnya duduk pondok pasti tumbuh. Pondok yang kedua. Sebelum naik tani tu kediam. Pondok yang kedua. Tapi sebelum masuk pesembuh tu 6 bulan. Duduk cari pondok. Cari pondok yang pertama pondok pesembuh lah saya cari. Tapi tak belaga, tak betul. Tak molek. Gitulah dengan hak nilaian kita ni. Tapi oleh kerana ingat pesanan tu nak ngaji pondok comel. Tapi jangan ngaji sekerak jalan. Tu usaha tu pesan. Jangan ngaji sekerak jalan. Lepas tu dengan arwah mak ayah pun sungguh. Jadi tak boleh nak berhenti. Lepas tu boleh juga ngaji. Tapi nak ceritanya atas tong. Mana kalau lah hak jin dok pas sekolah hak mak ayah pula dok sokong mana. Pakai balik duk kampung. Orang memang duduk perhati tengok dah. Nak duduk pondok sangat. Lama mana boleh tahan. Dah berhenti sekolah, molek-molek masuk pondok, dia rendah orangnya. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni kata nak makan apa, orang ni kata nak makan apa. Mak ayah sokong. Tapi mak ayah sokong, tapi nak duduk pondok mana dia tak tahu nak letak. Tahu nak letak. Pondok mana atas kita lah. Tapi kalau orang lain kau nak katalah, mana kalau berhenti aku kata dah duduk pondok sangat. Tengok. Lepoting duk main kapung dah. Duk nyokeh buah dah. Tak ada nyokeh buah. Nyokeh buah lah anak peneroka ni kan. Tak ada kerja ke nyokeh buah. Nyokeh buah pun sawit lah. Agak apa lagi tak ada kerja buat. Nyokeh buah pun sawit lah. Ni. Dia nak cerita mana boleh belajar, boleh ilmu, semuanya datang daripada Allah. Kenapa kita nak ujub? Kenapa kita nak takabur? Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh faham semuanya qada dan qadar Allah. Kita boleh menyampaikan sikit sebanyak pun qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Terkadang Allah qadakan belajarnya lama, tapi nak ceritanya tak boleh. Itu pun qada dan qadar Allah. Mana boleh menyampaikan sebanyak, itu adalah qada dan qadar Allah. Besar laginya kita boleh beramal qada-qada. Itulah hak paling besar sekalinya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hak orang lain belajar sendiri pun ada bagai-bagai. Tak pelik lah. Tak pelik. Orang belajar ni macam-macam. Orang ni belajar asal pesen ni, orang ni asal pesen ni, jumpa macam-macam. Hak tak betul pun macam tak betul dalam bab pegangan pun ada. Ngaji kot kampung, tapi ngaji kot pondok ni alhamdulillah. Pondok mana pun pegangannya sama. Cuma halusi dan halusi itu atas lebih kurang pondok lah. Tapi bab pegangan solid. Gitu je. Tapi ngaji kot kampung ni bagai-bagai pula. Hak ngaji pegangan, hak salah. Sebab peringkat mudah mengkafirkan, mudah mensyirikkan. Siapa peringkat mengkafirkan ayah sendiri. Dah nak ngaji, CJ tak ada. Kaki mu nak akan apa kisi tak ada. Kafir dia kata ayah dia. Dah. Nak ngaji agama CJ tak ada. Kaki mu nak akan apa? Ayah ni apa ni kafir lagi tu. Kan Tuhan sudah tetapkan rezeki kan? Kan kita ada baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak terjemuh dah ayat tu nya. Tepek dinding.
Sesiapa yang bertawakal, sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Belajar ilmu agama ni jalan takwa nah. Tak mesti buat apa lagi. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rezeki daripada CJ. CJ tak ada nak makan ke apa? Makan pasir. Kalau CJ ada, makan CJ. Gitu ada. Dah cakapan seumpama tu orang yang kurang keyakinan. Bukan tidak beriman dengan ayat Quran. Bukan tidak beriman dengan rezeki itu daripada Allah. Abang apa? Kurang keyakinan. Imannya tak kuat. Tapi tak jadi kafir. Tapi dia kata belajar dengan guru salah, dia mengkafirkan ayah sendiri. Sebab apa? Sebab duk pondok nak makan apa si je tak ada, kafir. Oh, kata mudah. Tapi hak keyakinan kurang ni bukannya comel. Imanku lemah ni bukan benda comel. Tapi jangan bubuh kafir. Mari mana ni? Mari belajar salah guru. Ni. Ada panggil ni? Bagai-bagai. Belajar kadang-kadang bukan belajar fardu ain. Ikut suka. Jadilah mereka gitu je. Hak pegangan kita tak heran. Mayabang kita tak belajar molek. Berhati kita dengan Allah tak belajar molek. Dengar garik lepas daripada maghrib tak pernah balik rumah. Tapi belajarnya apa? Kita belajarlah susunan Allahnya. Kita belajar fardu ain, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Kena dah tu. Kena dah dengan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kita belajar ikut tertib dah tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi keutamaan jaga kedok. Kita belajar tauhid peringkat permulaan ni, di masa sama kita kena belajar fardu ain fiqh. Di masa sama kita kena belajar fardu ain tasawuf. Jadi kita belajar permulaan hak tauhid ni, biarlah hak keutamaan dulu fardu ain. Biar fardu ain dulu. Dalam kitab tauhid, walaupun tauhid ni al-misbahul munir, nampak macam kecil, sebahagian besar dalam tu fardu kifayah dah ni. Jadi dalam pengajian rahmat mula-mulanya, hak fardu kifayah tu kita ceritalah kodok-kodok. Tapi tak faham lagi pun tak apa. Penekanannya adalah kepada asas-asas dulu, keutamaan. Jangan duduk tupu pada hak fardu kifayah. Tapi kadang-kadang apa tuan ni sedap cakapnya. Sedap cakap. Sifat 20 ni ada istighna'nya, ada iftiqarnya, ada nafsiyahnya, salbiyahnya, ma'ani ma'nawiyahnya. Ada ta'alluq-ta'alluqnya, suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Ni ta'alluq qabdah. Ada pula hak taksir, takhsis, inkishaf, dilalah. Kan sedap bunyi tu. Arak pula tu. Kita pun tu fardu kifayah belaka tu. Dia pun sedap main, sedap cakap. Duk ketupuk fardu kifayah. Fardu ain fiqh ngaji dah. Dah heran. Fardu ain tasawuf ngaji ke dak? Dah heran. Saya ngaji tauhid ni. Yelah tauhid tu tupu fardu ain dulu ke dak? Tupu dah fardu ain. Dah sekarang fardu kifayah pula. Dah fardu ain fiqh duk mana? Fardu ain tasawuf duk mana? Abang apa? Tertipu dalam belajar. Tapi hak pesen ni cakap sedap. Cakap sedap. Kawannya pula tak biasa mengaji. Hak sifat 20 kawan tak biasa mengaji. Dia hanya hak belajar. Dia pun cerita kawan dia, takluk tu, takluk ni, takluk tu, takluk ni. Sifat adami lah, sifat hali lah, sifat ni hak umur i'tibari lah, wujudi lah. Kawan ni pun terlopong, budak reti. Kawan ni pun belajar ke dia. Kitab Al-Misbah Munir ni dia belajar. Habis siap setiap kitab. Dia pun jumpa saya dia tu. Sekarang ni saya ngaji dah 40 nak habis setiap kitab. Bab-bab ta'alluq ni rasanya bolehlah kita nak bincang. Itu kawan dia sedap sangat dia cakap bab ta'alluq. Boleh ni bincang. Sebab saya pun ngaji dah. Lepas bunyi kata kawan dia belajar dah bab ta'alluq. Sepatah tak tubik dah bab ta'alluq. Sebab apa? Dia pun gamak je sebenarnya. Nak sedap cakap je. Bila bunyi kawan dia belajar juga ni, dah cakap dah. Sepatutnya molek ah. Barulah ada saing boleh bincang.
Lama kini saya cakap bab takluk awak senyap je. Sekarang ni awak belajar dah. Sedap kita cakap dah orang. Bawa kena gumolek Patutnya gitu dah. Dok cakap langsung daripada tu. Hak takluk ni sebab apa? Dia pun gomoh je sebenarnya. Nak nunjuk kat orang aku ni belajar tinggi tauhid ni. Ni. Faham tak? Mana apa tu? Syarahul kalam. Sifat mazmumah yang kedua, loba atas berkata-kata pun tak boleh nak buang. Kenapa loba atas berkata-kata? Nak riak, nak menunjuk bahawa aku ni mengajar tauhidnya tinggi. Kita belajar betul dah tu tauhid dah. Tapi keutamaannya hak mana? Fardu ain dulu. Kita nak tupu hak tauhid fardu kifayah, kita nak tupu pula fiqh hak fardu ain ni. Kita nak tupu pula tasawuf fardu ain. Selesai fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, selesai beres molek dah, kita pun barulah kita dalamkan ilmu tauhid kita fardu kifayah, kita dalamkan ilmu fiqh kita dalamkan ilmu tasawuf kita, beres dah. Sebab apa? Fardu ain kita selesai. Mengaji fiqh pula. Kadang-kadang ngaji fiqh ni bab ibadat, bab taharah, bab rukun pun tak selesai lagi. Duk ngaji tinggi-tinggi. Masuk bab muamalah, masuk bab jual beli, sewa menyewa, cerita bab jual salam lah, cerita bab riba lah, khiyar lah, khiyar majlis ke, khiyar syarat ke, cerita gada ke, cerita hiwalah ke, daman ke, syarikat ke, wakalah, mukhabarah, muzara'ah, musaqah, wakaf, hebah. Sedap tu dalam kitab bab muamalah. Baca nama bab sedapnya, benda dalam tu dah ingat-ingat pun, tapi wak sedap cakap Orang pun dengar, mengaji macam-macam. Aku tak jumpa lagi balas tu. Boleh sebut baik, mustari, mabek, samang cukup dah. Samang ni bukan samang JPJ, bukan ni. Samang, harga barang. Boleh sebut baik, mustari, mabek, samang suka dah. Orang tu lopong dengar. Ni apa? Orang ni loba atas berkata-kata, nak menunjuk-nunjuk. Duk main hak tinggi-tinggi tu. Tauhid kemah dak lagi hak fardu ain. Tasawuf kemah dak lagi hak fardu ain. Tak apa-apa kemah mana. Lepas tu duk cerita tinggi-tinggi ya. Ngaji fiqh juga. Tapi keutamaannya hak mana? Kemah tak lagi bab taharah. Kemah tak lagi bab rukun. Syarat bagi rukun. Kemah tak lagi bab syarat berjemaah, syarat Jumaat. Hak tu hak yang kitanya. Hak yang amalan kita. Hak kemah tu dulu. Hak kemah dah. Pada ain tauhid hak mula-mula. Pada ain tasawuf pula macam mana? Kalau bab nak ngaji tinggi ni, tak habis. Bab ibadat pun masuk, bab haji pun sedap dah huraian dia. Masuk bab zakat pun sedap dah main. Hak fardu kifayah tu lah. Masuk bab muamalah, masuk bab munakahat, cerita bab nikah kahwin, cerita bab cerai, cerita bab zihar, li'an, iddah, menyusu, nafkah. Masuk pula bab janayah, ada cerita bab kisah, hudud, ada cerita bab diat. Panjang pula cerita. Ada cerita bab penyaksian. Memang tak habis lah. Tak makan kali pekah. Tapi kita duduk tupu pada tinggi-tinggi tu macam mana fardu ain kita. Nombor sekali fardu ain tasawuf. Pegangan tetap dah, itu ilmu yang pertama. Fiqh ilmu yang kedua. Fardu ain tasawufnya macam mana? Hilang tak lagi sifat kita loba atas berkata-kata. Sifat mazmumah yang kedua dan kita pernah bagi hati. Loba atas berkata-kata. Mana kalau duduk kedai kopi tak boleh orang lain dah cakap, dia je cakap. Ni asah pun tak lepas. Abang apa? Tertipu dalam belajar. Belajar ilmu tasawuf pula. Belajar ilmu tasawuf ni tupulah hak. Sekurang-kurangnya 10 yang sifat mazmumah kena faham molek, 10 sifat mahmudah kena faham molek. Dah ngaji nu cerita bab maqam-maqam. Cerita bab ni bab syuhud, bab ni bab kasyaf-kasyaf. Cerita bab ahwal, kedudukan maqam-maqam.
cerita bak makan fana ulfana, makan baka. Cerita bak syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Orang dengar, oh tinggi dia. Orang akad, lu keluar lah hidung kita. Tapi fardu ain tasawufnya lepas ke tak lagi? Tak lepas. Fardu ain fiqh tak pernah cara pun. Fardu ain tauhid lagi pun tak pernah cara. Ada. Nak duduk mana? Tapi belajar juga. Dia panggil bagai-bagai susunan Allah. Sebab tu kalau kita Tuhan capuk, rajin belajar fardu ain tauhid, tupu belajar fardu ain fiqh, tupu belajar fardu ain tasawuf, itulah sebesar-besar kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang ni tak sama ni. Kadang-kadang ni komang dia orang fardu ain semua. Kita berdengar kuyu je tak apalah. Fardu ain semua pun tak salah. Fardu ain semua tak salah. Tinggal fardu ain tak berat. Dah mu tak pandai lagi fardu ain tu. Pandai pun. Lepas tu nak ulang lagi. Ulang tak salah. Tapi tak berkembang ilmunya. Tapi hak kata ulang hak tak berkembang ilmu ni, dia boleh menguasai ilmu fardu ain. Kalau tidak boleh menguasai ilmu fardu ain, tak boleh nak ngaji ilmu lain. Hak cerita ni, fardu ain tauhid kemah dah, fardu ain fiqh kemah dah, fardu ain tasawuf kemah dah. Tapi dia nak ngaji hak tu juga. Sebab apa? Sedap ngaji hak pandai dah. Berat. Jadi mana apa? Tak berkembang ilmu agama Allah luah fardu kifayah. Tambah dia nak ngaji fardu ain juga. Tak ada salah pun. Tapi masalah kita kata ke orang ngaji fardu ain semua, kita fardu ain habis tak lagi. Tu masalah. Orang nak belajar fardu ain semua, tak ada salah apa-apa. Ustaz tu pula nak ngajar fardu ain saja, tak ada apa-apa. Tak ada salah. Dia tak ada hak. Nak ngajar fardu ain tauhid ni berapa kali ngajar? 3 kali je. Lepas tu tak boleh ngajar dah. Tak ada hak, tak ada masalah. Sebab apa ngajar fardu ain semua? Orang silih berganti. Bukan semua orang lama belaka. Itu je lah. Tak ada salah. Hak salahnya kita belajar ilmu fardu kifayah, fardu ain tak belajar. Kita pula yang mengajar fardu kifayah, fardu ain tinggal. Itu salah. Kalau orang belajar fardu ain saja, tak ada salah apa-apa. Ustaz yang mengajar fardu ain saja pun tak ada salah apa-apa. Lepas tu kita orang belajar ni nak mengajar tinggi lagi, pindahlah mengaji, cari guru lain pula, tak ada masalah. Jadi kalaulah kita Tuhan letak seumpama tu, belajar ikut tertib, belajar ikut keutamaan, itulah sebesar-besar kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Perkara baik kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu bab perkara baik. Tajuk kita perkara jahat. Habis masa 2 minggu dah masuk perkara jahat. Jadi kita nak kena kemahnya perkara jahat. Bab perkara jahat ni keluar pegangan yang terpesong. Golongan Mu'tazilahnya berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan, Allah tidak mengqadakan. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Tapi Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat. Bila seseorang melakukan perkara jahat, terhasillah perkara jahat yang dilakukan, itu qadar daripada Allah. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah, perkara yang jahat, kufur, maksiat, Allah tidak mengqadakan, tapi Allah mengqadarkan. Ini Mu'tazilah. Perkara jahat, Allah tidak mengqadakan, tidak menentukan seseorang akan memilih perkara jahat, seseorang akan melakukan perkara jahat. Seseorang tu memilih sendiri, kemudian buat sendiri. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Kalau Allah tidak mengetahui, itu kafir terus. Ini Mu'tazilah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Adapun kalau Allah pun tak mengetahui seseorang tu akan melakukan perkara jahat, seseorang buat perkara jahat baru Tuhan tahu, Tuhan tahunya kemudian tu kafir, jahil Allah Subhanahu wa taala.
Mu'tazilah tidak menafikan pengetahuan Allah. Mu'tazilah menafikan qada iradat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah menafikan qada iradat Allah, perkara yang jahat. Allah tidak menentukan, tapi Allah mengetahui. Sampai masa seseorang buat benda jahat, terhasillah pekerjaan jahat, Allah yang bekah. Itu Mu'tazilah. Maknanya terhasil perkara jahat, qadar daripada Allah. Tiba-tiba terhasil perkara jahat, bukan Allah yang mengqadarkan, tapi kita bekas sendiri dengan tenaga kudrah reng yang Tuhan bubuh di kita. Itu Mu'tazilah lain pula. Itu qadariyah. Sebab ada terpesong dalam bab qada, tidak terpesong dalam bab qadar. Ada yang betul dalam bab qada, terpesong dalam bab qadar. Hak Mu'tazilah, mereka menafikan qada perkara jahat, tapi tidak menafikan qadar perbuatan yang bekas perbuatan Allah. Mereka tidak menafikan. Kalaulah perkara jahat ni Allah tidak mengqadakan, itu akidah yang terpesong, khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Sampai masa dia pun buat, terhasillah pekerjaan tu, jadilah pekerjaan jahat tu. Seseorang dibekah dengan tenaga rank kudrah yang Tuhan jadikan di tubuh kita. Itu Mu'tazilah lain pula. Itu salah nombor 2 pula tu. Itu qadariyah. Qadariyah yang sebenar tidak menafikan qada. Allah menentukan segala-gala. Baik jahat Allah menentukan. Sampai masa kita pun buat benda baik, kita pun buat benda jahat. Jadi kerjaan baik, jadi kerjaan jahat, kita bekas sendiri dengan kudrah tenaga yang Tuhan jadikan di tubuh kita. Itu qadariyah. Qadariyah dia terpesong dalam bab qadar, bukan terpesong dalam bab qada. Qadariyah baik ke jahat ke, Allah yang mengqadakan, Allah yang menentukan pada azal. Allah menentukan, kita pun buat benda baik, kita pun buat benda jahat. Jadi kerjaan baik tadi, jadi kerjaan jahat tadi terhasil dengan perbuatan kita sendiri yang bekas. Tapi perbuatan kita bekas pun mari daripada mana jadi perbuatan kita tu? Mari daripada kan Tuhan letak dah kan tenaga di tubuh kita kan. Kan Tuhan letak dah kan kudrah di tubuh kita kan. Tenaga Tuhan letak tu bekas. Kudrah Tuhan letak tu bekas pada menghasilkan kerja baik kita, pada menghasilkan kerja jahat kita. Itu qadariyah. Dia tak menafikan qada. Adapun hak pembicaraan bab ketentuan jahat, ini pegangan terpesong yang lain. Puak ni Allah menentukan perkara baik, mengqadakan perkara baik. Perkara jahat Allah tidak mengqadakan. Kita memilih sendiri dan kita buat sendiri, maka terhasillah, jadilah kerja jahat. Jadi itu qadar, perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Mana hak dinafikan? Qada jahat. Qadar dia tak nafikan. Tapi kalau hak qada pun tidak ada perkara jahat ni, hak qadar pun terhasil, beri bekas perbuatan jahat, mari daripada kudrah tenaga yang Tuhan letak kita. Itu akidah terpesong hak lain pula. Jadi berarti dua akidah terpesong di sini. Tahu tak tu? Bagaimana? Sekarang satu qada, satu qadar. Ni dua pegangan asing-asing ni. Dua pegangan asing-asing. Antara dua ni, yang terpesong qada bukan berarti terpesong qadar. Yang comel qada bukan sepertinya comel qadar. Dia ada terpesong masing-masing. Hak ketentuan jahat, perkara jahat, Mu'tazilah hanya menafikan qada jahat, tidak menafikan qadar. Maknanya seseorang memilih perkara jahat,
melakukan perbuatan Allah tidak menentukan pada azal. Allah hanya mengetahui. Dia pilih sendiri. Dia buat sendiri. Dia pun buatlah, terhasillah pekerjaan jahat. Terhasilnya mari daripada mana? Mari daripada qadar, perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab makhluk tahu bekah. Yang menghasilkan pekerjaan jahat ni perbuatan Allah. Tapi Allah menentu tak pada azal seseorang akan melakukan pekerjaan. Allah tidak menentukan. Ini Mu'tazilah. Tapi sampai masa terhasil kerjaan, makhluk tak bekah. Allah yang menghasilkan pekerjaan. Mana apa? Dia tidak menafikan qadar perbuatan itu datang daripada Allah. Mereka menafikan qada, ketentuan iradah daripada Allah pada perkara yang jahat. Kalau qada dinafikan, qadar pun dinafikan, itu terpesong asing-asing tu. Menafikan qada perkara jahat, dosa lain. Menafikan qadar ni pun bukan perbuatan Allah, perbuatan kita sendiri. Sebab Allah letak dah tenaga di tubuh kita. Tenaga di tubuh kita ni lah yang menghasilkan pekerjaan jahat. Ini qadariyah. Ini dosa lain pula ni. Ini terpesong lain pula. Tapi qadariyah, kita menghasilkan perbuatan kita sendiri. Kita bekah perbuatan kita sendiri dengan kudrah, tenaga yang Tuhan jadikan tubuh kita. Bukan hanya perbuatan jahat, semua perbuatan kita. Semua perbuatan kita. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, kita dapat menggerakkan tubuh kita buat baik, kita dapat menggerakkan tubuh kita buat jahat. Hasil kerjaan baik kita, hasil kerjaan jahat kita, kita bekas sendiri dengan tenaga yang Tuhan hubung kita. Itu qadariyah. Lawan kepada jabariyah. Kepayah nak kenal nama. Qadariyah, jabariyah, nama glamour tu. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah tu nama glamour. Namanya glamour. Qadariyah ni balas anu pegangan, tak tahu. Jabariyah tak tahu juga. Betul ke tak pegangan tu? Tu pegang sesalah tu. Yelah salah tahu ke tak? Tak tahu. Kan kena kita kan tak tahu benda salah kan. Kita hak sebenar pun kena tahu, hak tak sebenar pun kena tahu. Sebab apa? Nak memastikan bahawa kita tidak berpegang dengan akidah tak sebenar. Jangan tahu nama saja. Salah akidah qadariyah, salah akidah jabariyah. Cek bahan kita dah kena ya. Jadi golongan Mu'tazilah dia menafikan qada jahat, tapi tidak menafikan qadar terhasil pekerjaan jahat yang kita pilih sendiri nak melakukan, yang Allah tidak menentukan. Terhasil jadi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah yang menafikan qada jahat, khilaf ulama pegangan ni sama ada kafir ataupun dosa besar. Pandangan muktamad dosa besar, akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang direka-reka yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelas ini bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman, Nabi kata, dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Baik ketentuan dan perbuatan Allah, jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Jelas nyata dalam hadis Nabi, hak rukun iman yang keenam. Tapi kenapa rukun iman kena jelas-jelas dalam hadis Nabi SAW ni? Mu'tazilah walaupun dia jumpa hadis, tapi dinilai hadis dengan akal, dengan tahsinul akli, dengan logik akal. Tak logik akal. Allah ditentukan benda yang benda jahat, tak logik. Dia pun tak berpegang. Walaupun hadis terang-terang, dia tak berpegang. Sebab apa? Tak selaras dengan akal. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ni bukan ditolak Quran hadis, tapi dia tengok mana sesuai dengan akal. Hatta sesuai dengan akal dia tak ambil. Fikir-fikir akal, takkan Allah ditentukan benda hak jahat yang Allah marah. Takkan gitu. Lepas tu hadis terang-terang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik ke jahat ke, ibu tepi. Dia pakai akal dia juga. Hak baik dia ketentuan Allah, qada Allah. Hak jahat tidak sama sekali. Ini pegangan yang jelas-jelas
terpesong di rukun iman yang keenam. Kalau kita terjemahan biasa kampungnya, untung baik, untung jahat, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan percakapan adab kita, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan, kesalahan, kejahatan, datang daripada nafsu kita sendiri. Itu adab percakapan. Jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah, melainkan dalam majlis ilmu saja untuk menerang berkaitan dengan akidah. Nak cakap kat luar, bapa budak semayang, takdir Tuhan. Bapa mulut tutup aurat, takdir Tuhan. Bapa dak belajar agama, takdir Tuhan. Hukumnya haram, dosa besar. Dak semayang, dosa besar lain. Bapa dak semayang, takdir Tuhan, dosa besar lain pula jadi. Terkadang dosa besar kejahatan yang kita lakukan. Terkadang dosa besar kita menyandarkan perbuatan jahat yang kita lakukan tu lebih besar daripada dosa besar kejahatan yang kita buat. Yang kita buat tu dosa besar dah. Kenapa kamu buat benda dosa besar ni? Kerana Allah tentukan. Dia menyandar ketentuan ini perkara jahat ni kepada Allah. Lebih besar dosa besar daripada dosa besar dia melakukan kejahatan. Jangan buat cakap mudah-mudah. Cakapannya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan diri kita sendiri. Jadi insya-Allah minggu depan kita masih lagi membicarakan berkaitan ketentuan yang jahat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.